Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 1.4, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif di bawah bab 1 nombor nisbah. Okey, di bawah silibus subjek matematik tingkatan 1 KSSM. Okey, baik. Soalan ini diambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 1 KSSM terbitan Sasbadi Senderan Berhad. Okey, muka surat 10 hingga muka surat 12. Okey, baik. Kita terus pergi kepada soalan. Soalan A, lengkapkan setiap garis nombor yang berikut. Okey, baik. Konsep dia sama macam integer, sama dengan pecahan. Okey, kali ini untuk perpuluhan pun sama je konsep dia sebenarnya. Okey. Jadi cara dia kita tengok nombor yang terdekat, contoh nombor terdekat macam ni, negatif 1.2 dengan negatif 0.9. Dia punya senggatan tu, jarak tu berapa dia punya nilai. Jadi bila kita tahu satu jarak tu, maksudnya yang lain kita boleh kira lah berapa kan. Okey. Jadi kat sini kita tengok negatif 1.2 dengan negatif 0.9, dia punya jarak tu lebih kurang 0.3. Okay, dia punya jarak tu 0.3 senggatannya. Jadi dekat sini kita tengok tempat kosong ni, jarak dia 2 petak kat sini kan, 2 petak daripada negatif 0.9. Jadi semakin ke kanan, maksudnya semakin besar nilai tu. Jadi kat sini kalau 2 senggatan, jadi 0.6 senggatan dia. Jadi bertambah 0.6 sebelah kanan, jadi kat sini akan jadi negatif 0.3. Okay, negatif 0.3. Okay. Kalau sebelah kiri ni, 2 senggatan. Okay. Sebelah kiri. Okay. Pertambahan dia 0.6 ke sebelah kiri. Jadi negatif 1.2 ni bertambah 0.6 dekat sini, jadi negatif 1.8 dekat sini. Okey, dan seterusnya 2 lagi senggatan kat sini, bertambah lagi 0.6, jadi negatif 2.4 kat sini. Okey, selesai sebelah kiri ni, sebelah kanan ni pula. Okey, ni 0.6. Okey, bertambah senggatan dia 0.3. Jadi automatik kita dapat 0.9. Okey, 0.9. Okey, selesai untuk nombor 1. Pergi pada nombor 2. Okey. Kita tengok dekat sini dia punya senggatan 1 2 3 4. 4 0.16. Jadi 0.16 bagi 4, dia punya senggatan ni 0.04. Jadi dekat sini akan dapat 0.04. Okey. Bacaan dia kat sini 0.04. Belah sini bertambah lagi 0.08, tambah lagi. Jadi kat sini 0.12 lah. Okey, dia punya jarak ni sebelah dia ni dengan 0.16, 0.04. Okey. Baik. Di sebelah kiri kosong, 2 senggatan. Satu senggatan 0.04, jadi kalau 2 senggatan di sebelah kiri, jadi negatif 0.0 negatif 0.08. Okey. 2 senggatan lagi sebelah kiri. Okey. Negatif 0.16. Okey, negatif 0.16. Okey, selesai untuk nombor 2. Nombor 3, cara yang sama. Kita tengok perbezaan senggatan tu, negatif 3.25 dengan negatif 3 tu. Jarak dia adalah 0.25.
Jadi sebelah kanan ni kalau bertambah senggatan sebelah kanan, negatif, dia akan semakin nilai untuk yang negatif dia akan semakin kurang lah, negatif 2.75. Okey. Bertambah lagi sebelah kanan. Jadi dia akan jadi negatif 2.50. Okey. Jadi kita dah tahu dia punya senggatan tu 0.25. Jadi yang negatif 2 ni pergi sebelah kanan jadi negatif 1.75. Okey, senggatan dia tu 0.25. Jadi yang belah kiri sekali dia punya senggatan 2 kali. Jadi 0.25 dah 2, 0.5. Jadi bertambah dekat sini. Jadi negatif 3.75. Okey, selesai kat situ. Selesai untuk A tu. Pergi soalan B. Susun perpuluhan yang berikut mengikut tertib yang dinyatakan. Okey, konsep dia sama. Kalau negatif sebelah kiri kepada sifar, yang perpuluhan positif sebelah kanan sifar. Okey, baik. Ini contoh dia kita boleh tengok. Okey. Kalau tertib menaik bermula daripada sebelah kiri ke kanan, maksudnya daripada kecil ke besar. Kalau tertib menurun, okey, yang besar dulu, lepas tu semakin kecil dan semakin kecil dan sampailah kepada yang paling kecil. Kita terus pada soalan. Okey. Jadi kita tengok kalau tertib menaik, kita tengok yang paling kecil. Paling kecil mula-mula okey, negatif 1.9. Okey, lepas tu koma negatif 0.4. Koma, okey, negatif 0.2. Okey, selepas tu 0.6. Okey. Dan akhir sekali 1.5. Okey, selesai nombor 1. Okey, nombor 2. Dia bagi senarai nombor, dia nak tertib menurun. Jadi kita kena cari yang besar dulu lah. Yang besar dulu, yang nombor positif, perpuluhan positif. Okey, 1.8. Okey, koma 1.2. Okey. Selepas itu masuk kepada nombor negatif. Negatif 1.3. Selepas tu negatif 2.1. Okey, negatif 2.1. Dan akhir sekali negatif 2.7. Okey, selesai untuk tertib menurun. Nombor 3. Okey. Tertib menaik. Jadi kita tengok yang paling kecil nombor negatif dan nilai dia besar. Okey. Negatif 1.936. Okey. Selepas itu negatif 1.6 tu. 1.693. Okey, negatif kat depan dia. Lepas tu negatif 1.369. Okey, lepas tu masuk kepada nombor positif. Nombor positif yang kecil 1.528. Okey, dan nombor positif yang paling besar adalah okey, koma 1.852. Okey, selesai nombor 3. Okey, nombor 4 tertib menurun. Jadi kita kena cari nombor besar dulu. Perpuluhan yang besar, yang perpuluhan positif.
Jadi 3 poin. Okey, yang paling besar kat situ 3.702. Okey. Selepas itu 3.027, lepas tu masuk kepada negatif, negatif yang kecil, negatif 3.072. Okey, nombor dia kecil tapi nilai dia lebih besar daripada nombor negatif yang besar. Okey, macam itulah konsep dia. Lepas tu negatif, okey, negatif 3.207. Okey. Lepas tu akhir sekali negatif 3.720. Okey, selesai nombor 4. Seterusnya, selesaikan setiap yang berikut. Okey, gabungan operasi asas aritmetik, okey, yang melibatkan tambah, tolak, darab, bahagi, kurungan. Okey, baik. Ini pun cikgu dah sentuh berkaitan dengan pengiraan ni dalam video penerangan sebelum ni. Okey, kalau ada kurungan kita selesaikan kurungan dulu. Lepas tu darab ataupun bahagi dulu, last sekali baru tambah ataupun tolak. Jadi secara mudahnya, okey, kita tengok nombor 1. Okey. Negatif 1/6 ni kekal kat luar. Jadi kita darab kekal. Jadi kita selesaikan dalam kurungan dulu. Okey. Kira kalkulator lah, negatif 4.27 tambah 1.12. Dalam kurungan tu akan dapat negatif 3.15. Okey, baru kita darab macam biasalah. Okey. Jadi bila kita darab dengan negatif jadi positif. Jadi jawapan dia kat situ 5.04. Okey. Nombor 2 ni melibatkan tolak dengan bahagi. Jadi kita kena selesaikan bahagi dulu. Jadi negatif 0.75 ni kekal kat luar ni. Tolak, okey, kita selesaikan yang bahagi ni dulu. Jadi kita buat kurungan. Nanti kita akan letakkan hasil bahagi itu. 1.68 bahagi negatif 0.7. Jadi kat sini dalam kurungan tu akan dapat negatif 2.4 hasil bahagi itu. Okey. Jadi di sini kat saya kita tengok negatif 0.75 tu. Okey, tolak berjumpa dengan negatif, dia akan jadi tambah. Okey. 2.4. Okey. Jadi negatif 0.75 tambah 2.4 akan dapat 1.65. Okey, selesai nombor 2. Okey, nombor 3. Operasi yang melibatkan tambah dengan darab. Jadi kita kena selesaikan darab dulu. Okey, jadi 2.63 yang kat sebelah kiri itu kekal. Tambah. Okey, kita selesaikan yang darab ni. Jadi hasil darab tu kita letakkan dalam kurungan. 4.5 darab negatif 2.8. Jadi okey, dalam kurungan ni kita letakkan hasil darab tu negatif 12.6. Okey, negatif 12.6. Okey, 2.63. Okey, tambah bertemu dengan negatif jadi tolak. Jadi 2.63 tolak 12.6. Jadi akan dapat jawapan dia negatif 9.97. Selesai. Okey. Baik, jadi melibatkan tolak, melibatkan bahagi, melibatkan tambah. Okey, negatif 3.71. Okey, yang ni kata tolak kekal. Okey, yang ni kita selesaikan bahagi tu. Jadi hasil bahagi tu dalam kurungan. 1.92 bahagi negatif 1.2 tu. Jadi dalam kurungan ni akan dapat negatif
1.6. Lepas tu baru kita tambah dengan 1.5. Okey. Jadi kat sini negatif 3.71. Okey, tolak bertemu dengan negatif jadi tambah. Okey, tambah 1.6. Lepas tu tambah 105. Jadi bila melibatkan tambah macam ni senanglah kita nak tambah terus kan. Okey, baik. Negatif 3.71 tambah 1.6 tambah 1.05. Jadi jawapan dia akan dapat negatif 1.06. Okay, selesai nombor 4. Okay, nombor 5. Melibatkan bahagi dan juga kurungan. Jadi kita selesaikan dalam kurungan itu. Jadi negatif 1.44 ni. Okay, operasi bahagi. Jadi kita kena selesaikan dalam kurungan dulu. Jadi hasil bahagi dan hasil kata tolak lah ni, penolakan dalam kurungan ni. Negatif 5.32 tu. Negatif tolak jumpa negatif jadi tambah 6.12. Okey. Jadi dalam ni akan dapat 0.4. Okey. Tolak jadi tambah. Okey. Jadi barulah kita boleh bahagi. Negatif 1.44 bahagi 0.8. Jadi jawapan dia dapat negatif 1.8. Okey. Nombor 6 melibatkan tambah tolak bahagi. Jadi kita kena selesaikan kata kurungan pun ada kurungan, jadi kita selesaikan kurungan dulu, lepas tu bahagi, lepas tu baru tambah. Okey, jangan terkeliru dekat situ. Jadi negatif 1.92 ni kekal, tambah, jadi kita kena selesaikan dalam kurungan dulu. Okey. Negatif 6.57 tolak 4.23 tu dalam kurungan tu. Okey, negatif 10.8 dalam kurungan. Okey, bahagi dengan 2.4. Jadi kita selesaikan yang bahagi dulu. Jadi negatif 1.92 ni kekal kat depan. Tambah pun kekal. Jadi kita ambil yang ni. Okey. Negatif 10.8 tu bahagi 2.4. Okey, akan dapat dalam kurungan negatif 4.5. Okey. Negatif negatif 1.92 ni tambah berjumpa dengan negatif akan jadi tolak. Jadi tolak 4.5. Jadi negatif 1.92 tolak 4.5 dapat negatif 6.42. Okey, selesai nombor 6. Nombor 7. Melibatkan penolakan darab tolak. Jadi kita kena selesaikan yang darab dulu. Jadi negatif 5.74 tu kekal. Okey, yang tolak ni kekal. Jadi kita kena selesaikan darab dulu. 3.6 darab negatif 2.2. Jadi kat sini dalam kurungan negatif 7.92 hasil darab tu. Lepas tu baru tolak 0.92. Okey, dekat sini kita tengok. Okey, negatif 5.74. Okey, tolak bertemu dengan negatif jadi tambah. Okey. Tolak 0.92. Jadi kalau melibatkan tambah dengan tolak macam ni, kita kena tengok daripada selesaikan daripada kiri ke kanan. Jadi negatif 5.74 tambah 7.92 tolak 0.92. Jawapan dia dapat 1.26. Okey, selesai nombor 7. Nombor 8, okey, melibatkan kurungan dan juga tambah bahagi. Jadi kita selesaikan yang dalam kurungan, lepas tu selesaikan yang bahagi dulu, baru kita tambah yang tengah. Jadi yang dalam kurungan tu 9.23 tolak 11.6 tu. Yang depan ni dapat negatif 2.37. Okey, operasi tambah tu kekal. Yang sebelah kanan ni kita kena selesaikan dulu bahagi tu. 7.92 bahagi negatif 4.8. Jadi hasil bahagi itu dapat negatif 1.65. Okey.
Jadi dekat sini negatif 2.37 tadi tu yang dalam hasil tolak dalam kurungan tu. Okey, tambah negatif. Jadi tambah jumpa negatif jadi tolak. Okey, tolak 1.65. Oh, kita boleh kira. Okey, negatif 2.37 tolak 1.65. Kita akan dapat negatif 4.02. Okey. Selesai untuk muka surat 11 lah. Okey, baik. Muka surat terakhir. Okey. Penyelesaian masalah yang melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey, soalan dia. Jeffrey dan Zamri keluar dari pintu sekolah pada masa yang sama. Jeffrey berjalan menuju ke kanan sejauh 48.2 meter dan kemudiannya berpatah balik ke kiri sejauh 53.6 meter. Zamri berjalan menuju ke kiri sejauh 32.7 meter dan kemudiannya berpatah balik untuk bertemu dengan Jeffrey. Soalannya, A. Berapa jauhkah Zamri perlu berjalan balik untuk bertemu dengan Jeffrey? Nyatakan jarak dalam meter tempat pertemuan mereka dari pintu sekolah. Baik. Jadi, untuk selesaikan soalan macam ni, kita kena buat rajah lah. Nak mudah faham, kita buat rajah. Okey. Baik. Kita tengok Jeffrey. Okey, Jeffrey cikgu labelkan sebagai J lah. J itu Jeffrey. Okey. Menuju daripada pintu sekolah. Okey. Pintu sekolah tu cikgu buat PS. Okey. Maksudnya Jeffrey ni tadi dia bergerak ke kanan sejauh 48.2. Maksudnya ke kanan positif lah. Okey. Positif. Kemudiannya berpatah balik ke kiri. Maksudnya dia patah balik. Patah balik 53.6. Okey. Negatif. Kat depan lah 53.6. Maksudnya melebihi pintu sekolah tadi tu, maksudnya ke kiri. Maksudnya pintu sekolah kat sini ke kiri ni. Jarak dia berapa kat sini? Ni jarak. Okey, jadi cikgu labelkan sebagai J ni lah. J ni kita nak cari yang B tu, jarak pertemuan. JP. JP lah. Jarak pertemuan tu kat sini. Tempat dia jumpa balik dengan Zamri. Okey, Zamri pula dia kata menuju ke kiri sejauh 32.7. Okey, daripada pintu sekolah ni, Zamri pergi ke kiri 32.7. Ke kiri negatif lah. Okey, ni Zamri. Kemudian dia berpatah balik untuk bertemu dengan Jeffrey semula. Okey. Jadi nak tahu berapa jauh dia perlu balik ni. Dia patah balik ni berapa? Maksudnya daripada tempat sini dia patah balik. Okey, ni untuk soalan A. Berapa jauh Zamri perlu patah balik? Ini soalan A. Soalan B dia nak jarak pertemuan. Jadi cikgu nak bagi nampak gambaran tu. Apa yang kamu perlu cari tu A tu. Okey, bila nak dapatkan A tu berapa jarak tu? Okey, maksudnya dekat sini ni kena tahu berapa jarak P ni. Lepas tu 32.7 ni tolak JP ni jarak pertemuan, dapatlah jarak A tu. Okey, dia berkait sebenarnya A dengan B tu. Jadi mula-mula kita boleh kira JP dulu sebenarnya. JP tu berapa? Okey, jarak perjalanan JP yang B tu. Okey. Okay. 48.2 okey, positif 48.2 di mana Jeffrey menuju ke kanan tu. Lepas tu patah balik negatif 53.6. Jadi JP tu berapa jarak? Okey, negatif 5.4 meter. Ke mana tu? Sebelah kiri pintu sekolah. Okey, maksudnya 5.4 meter tu sebelah kiri.
Kita tulis macam ni lah. Okey, kita memang dapat negatif. Jadi kita tulis kat sini. JP orang kata jarak pertemuan tu 5.4 meter sebelah kiri. Okey, sebelah kiri pintu sekolah. Okey, cikgu ringkaskan macam tu. Okey, yang ni P ni. Okey. Okey, ni soalan B. Kita jawab B dulu. Okey. Dah dapat B ni, baru kita boleh cari A tu. Berapa Zamri perlu patah balik tu. Okey, jadi nak dapatkan yang A ni. Okey. Sama dengan okey, jarak Zamri kata pergi ke kiri tu 32.7 meter. Tolak JP tu. Okey, tolak JP tu 5.4 meter. Okey. Jadi 32.7 tolak 5.4. Okey. Dapatlah 27.3 meter. Maksudnya ke kanan. Ke kanan. Maksudnya Zamri perlu bergerak 27.3 meter tu ke kanan. Okey, selesai. Okey, untuk soalan 1. Jadi soalan hebat sikitlah. Okey, nombor 2. Pada suatu pagi suhu di puncak sebuah gunung ialah negatif 9.8 darjah Celsius. Manakala suhu di kaki gunung itu adalah 6.2 darjah Celsius lebih tinggi. Pada waktu tengah hari, suhu di puncak gunung dan kaki gunung itu masing-masing meningkat 2.6 darjah Celsius dan 4.3 darjah Celsius. Mohon berada di tengah-tengah gunung itu. A. Cari suhu di lokasi mohon pada waktu pagi. Okey, jadi kat sini maklumat yang kita dapat. Okey, pada waktu pagi. Cikgu ringkaskan macam ni, pagi. Okey. PG, puncak gunung. Suhu dia negatif 9.8 darjah Celsius. KG, kaki gunung. Dia kata 6.2 darjah Celsius lebih tinggi. Jadi negatif 9.8 darjah Celsius ni kena tambah dengan 6.2 tu darjah Celsius. Barulah dapat berapa suhu dekat kaki gunung. Okey. Jadi dekat kaki gunung tu negatif 9.8 tambah 6.2 dapat negatif 3.6 darjah Celsius. Okey. Kalau negatif walaupun nilai kecil, maksudnya yang negatif 3.6 ni lebih besar daripada negatif 9.8. Okey, mohon berada di tengah-tengah. Okey. Ni kes mohon. Okey, mohon. Okey, soalan A nah. Mohon berada di tengah-tengah. Jadi, berapa suhu tengah-tengah tu? Kita panggil suhu, inilah suhu di lokasi, SL. Suhu di lokasi maksudnya yang paling rendah tambah yang paling tinggi bahagi 2 lah. Yang paling rendah negatif 9.8 tambah negatif 3.6. Lepas tu bahagi 2. Sebab tengah-tengah kan. Mohon tu berada tengah-tengah. Okey. Negatif 9.8 tambah negatif 3.6 bahagi 2. Jadi dapat suhu tengah-tengah tu, mohon duduk tengah-tengah tu 6.7 darjah Celsius. Dapat soalan A. Soalan B. Hitung perbezaan suhu di puncak gunung dan kaki gunung itu pada waktu tengah hari. Pada waktu tengah hari, suhu dia kata meningkat. Okay, meningkat tu. Dekat puncak gunung. Okay, sekarang ni kita catatkan tengah hari pula. Okay, tengah hari. Okay, puncak gunung. Jadi, negatif 9.8 tadi tu. Dia bertambah 2.6 darjah Celsius. Jadi puncak gunung berapa? Okay. Negatif 9.8 tambah 2.6. Jadi suhu di puncak gunung akan jadi 7.2 darjah Celsius pada waktu tengah hari. Okey, kaki gunung pula, kg. Okay.
asalnya negatif 3.6. Lepas tu bertambah 4.3 darjah Celsius. Jadi suhu di kaki gunung pada waktu tengah hari negatif 3.6 tambah 4.3 tu dapat 0.7 darjah Celsius. Okey, hitung beza suhu. Okey, cikgu ringkaskan. Okey, beza suhu. Okey, pada waktu tengah hari itu, jadi yang paling tinggi 0.7. Jadi darjah Celsius tu tolak negatif 7.2 darjah Celsius. Okey. Bila tolak berjumpa negatif akan jadi tambah. Jadi 0.7 darjah Celsius tambah 7.2 darjah Celsius. Okey, dapat jawapannya. Okey, 7.9 darjah Celsius beza suhu. Okey. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang cikgu sampaikan, cikgu tunjuk ajar ni dapat memberi manfaat pada para pelajar. Pada pelajar dapat tahu, dapat faham, dapat mahir dan dapat menguasai keseluruhan subtopik 1.3 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.